Assalamualaikum, sahabat. Malaysia perlu mula memikirkan dan bekerja untuk merealisasikan keperluan mewajibkan kerahan tenaga ketenteraan di Malaysia. Terdapat banyak faktor sosioekonomi dan sosiopolitik yang melibatkan kepentingan jangka masa panjang negara sekiranya kerahan tenaga dilaksanakan. Jika ada yang bertanya, adakah Malaysia benar-benar perlu mengerahkan rakyatnya untuk menjalani tempoh latihan ketenteraan wajib? Maka sudah pasti jawapannya adalah perlu. Adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk semua rakyat bersedia untuk mempertahankan negara sekiranya berlaku apa-apa situasi yang tidak diundang. Dasar pertahanan menyeluruh yang menjadi dasar utama pertahanan negara buat sekian lama hanya boleh diisi pengertiannya menerusi elemen kerahan tenaga. Memberikan latihan ketenteraan dengan cara memberikan ilmu ketenteraan, disiplin, kemahiran mengendalikan senjata dan banyak lagi survival skill. Asas untuk rakyat mampu menghadapi ancaman musuh luar adalah suatu usaha terpuji, dan demi memastikan rakyat kita bersedia menghadapi ancaman musuh luar dan tidak mati katak serta menyerah nasib bulat-bulat kepada musuh seandainya sempadan negara dicerobohi suatu hari nanti. Cuma barangkali isunya, adakah kerajaan mampu melaksanakan secara menyeluruh? Jika ini persoalannya, maka jawapannya adalah laksanakanlah secara berperingkat-peringkat dengan perancangan yang teliti. Jangan hanya kerana banyak cabaran dan masalah yang mengekang seperti kos, maka cadangan ini dibiarkan terkubur sahaja. Tidak keterlaluan juga jika dikatakan bahawa kerahan tenaga wajib ini juga dapat sekurang-kurangnya mengimbangi situasi proses permodenan Angkatan Tentera Malaysia yang juga kelancarannya terganggu akibat pelbagai faktor dalaman dan luaran. Walaupun kita masih jauh ketinggalan dalam aspek permodenan Angkatan Tentera berbanding dengan banyak negara jiran serantau, mewajibkan kerahan tenaga dapat mengimbangi situasi ini dengan membina sumber manusia yang berkualiti dan mempunyai faham pertahanan yang juga sama penting, kalaupun tidak lebih penting daripada memiliki aset ketenteraan yang canggih. Di samping itu, kerahan tenaga juga akan membantu menyatupadukan rakyat Malaysia yang jelas semakin terpecah dan mengalami polarisasi yang ketara. Dengan adanya faktor pemersatu, iaitu semua orang perlu bersama-sama menjalani khidmat ketenteraan wajib untuk mempertahankan negara, maka apa-apa bentuk perpecahan yang semakin membarah dan menular di luar sana akan dapat dikurangkan. Di samping itu, melaksanakan kerahan tenaga wajib juga boleh membantu mencorakkan masa hadapan generasi muda negara yang tidak menentu. Tiap hari kita mendengar dan melihat pelbagai berita negatif tentang anak-anak muda seperti terlibat dalam gejala buli, lumba motosikal haram, tarian sotong dan banyak lagi. Dengan melaksanakan kerahan tenaga, maka kerajaan boleh menutup pintu-pintu kerosakan sosial yang sedang memusnahkan masyarakat yang boleh diibaratkan seperti api dalam sekam. Daripada segi kos, antara perkara yang boleh dilaksanakan adalah dengan mewujudkan dana awam di mana sektor korporat dan orang awam boleh menyumbang secara sukarela. Sektor dan syarikat korporat yang menyumbang wajar diberikan kelepasan cukai dan insentif-insentif lain untuk menggalakkan mereka menyumbang. Kita dapat melihat bagaimana pemurahnya rakyat Malaysia bersatu untuk menyumbang kepada tabung Pakatan Harapan yang dibuat untuk membantu kerajaan melunaskan hutang-hutang negara. Sudah pasti dana awam seperti ini perlulah diuruskan dengan cermat, berhemah dan diaudit dengan begitu ketat. Daripada suatu segi, walaupun negara sudah pun memiliki regimen askar wataniah yang ditubuhkan untuk menyediakan pasukan tentera simpanan, namun mewujudkan kerahan tenaga ketenteraan adalah satu langkah ke hadapan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang celik pertahanan dan memiliki minda pertahanan. Sekiranya kemasukan ke askar wataniah dibuat secara sukarela, maka kerahan tenaga ketenteraan ini pula dibuat secara kerahan dan paksa. Rakyat yang mungkin sebelum ini tidak pernah ambil peduli, tidak kisah dan pemikirannya mereka lebih banyak dipengaruhi oleh perkara-perkara yang tidak benar tentang aspek pertahanan, akhirnya akan terus dibabitkan secara langsung dan terus ke dalam sektor pertahanan negara. Jika kerahan secara besar-besaran tidak realistik untuk dilakukan, boleh saja dilakukan secara kecil-kecilan dan berperingkat. Untuk memastikan masa yang digunakan oleh individu untuk menjalani kerahan tenaga ini juga menghasilkan nilai tambah dan kebolehan pasaran apabila tamat tempoh kerahan
tenaga. Pastinya, kurikulum dan silibus yang digubal juga perlu mengambil kira bidang-bidang yang boleh digunakan untuk tujuan mencari pekerjaan. Selain daripada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia ketenteraan dan pertahanan, boleh juga diterapkan ilmu-ilmu pengurusan organisasi, undang-undang, ekonomi dan sebagainya yang boleh disesuaikan bagi memastikan bahawa apabila seseorang itu tamat menjalani kerahan tenaga, individu tersebut juga kompetitif di pasaran. Untuk memastikan langkah kerahan tenaga dapat dilaksanakan dengan lancar, kerajaan terlebih dahulu perlulah mewujudkan sebuah akta khusus yang dapat merealisasikan cadangan ini. Dengan adanya akta yang khusus, maka setiap aspek perundangan berkaitan mewajibkan kerahan tenaga dapat diperkemas bagi memastikan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan secara langsar. Paling penting, politus daripada setiap parti dan kem politik yang berbeza perlulah membuang perseteruan sempit, kepentingan politik peribadi dan bekerja bersama-sama bagi memastikan negara kita mampu melahirkan warga negara yang sanggup menggadai nyawa demi memastikan kedaulatan negara terjaga pada setiap masa.